Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Shadaqallahul 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim, Taman Selistia, ahli-ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pada pagi ini dapat kita hadir ke rumah Allah dan bersolat jemaah, beriktikaf, dan kita ambil sedikit ruang waktu untuk berada dalam majlis ilmu Raudatul Jannah, Taman Syurga. Moga-moga diberi limpahan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada pagi ini kita tengok sedikit lagi pengajian tentang kitab Kelebihan Istighfar, Fadilat Istighfar. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 65, iaitu tajuk berkaitan dengan istighfar dan salat taubat. Istighfar dan salat taubat. Sudah sepatutnya bagi seorang Muslim untuk sentiasa berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga selalu merasa dalam pengawasannya. Bagi seorang Muslim, seorang mukmin, dia kena sentiasa berusaha berada dalam takwa dan mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah sekali seminggu wajib bagi kita orang lelaki mendengar pesanan tentang takwa. Semalam di mimbar seluruh masjid khatib berkhutbah, sudah tentulah rukunnya, iaitu mengajak kepada takwa. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan takwa itulah sebaik-baik bekalan. Dan makin banyak umur kita, makin tinggilah sepatutnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga selalu merasa berada dalam pengawasannya, pengawasan Allah. Ataupun dalam kitab tasawuf dia sebut perkataan muraqabah. Muraqabah, pernah dengar perkataan muraqabah? Muraqabah makna terikat. Seumpama leher kita ni, muraqabah daripada perkataan raqabah. Raqabah makna leher. Leher kita ni terikat dengan Allah Ta'ala. Seumpama bagaimana seorang penggembala lembu atau kambing mengheret lembunya, kambingnya ke mana-mana pergi. Tak, orang bela lembu, bela kambing, kadang-kadang dia ikat tali dekat leher lembu tu, maka dia heretnya ke mana-mana. Lembu tu terikat dengan penggembala tuan lembu tu. Maka raqabah, muraqabah, daripada perkataan raqabah, leher kita ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengawasan daripada Allah. Mana saja kita berada, Allah ada. Ilmu Allah bersama kita, pandangan Allah terhadap kita, pendengaran Allah terhadap kita. Allah mendengar, Allah melihat segala perbuatan amalan kita. Itu namanya sentiasa rasa pengawasan Allah, ataupun istilah ilmu tasawufnya muraqabah. Serta tidak terjerumus ke dalam maksiat. Jika pun seorang Muslim berbuat dosa, memanglah sebab apa? Sebab kita bukan maksum. Tadi doa imam kita baca Rabbana daripada surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini doa Allah ajar, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, ayat terakhir surah Al-Baqarah. Hai Tuhan, la tu'akhidna, janganlah kau kira, jangan kau azab kami, jangan engkau marah murka kami.
Jangan engkau tak ampunkan kami, jangan engkau letakkan kami dalam keadaan disiksa, diazab. In nasina, kalau kami terlupa, au akhtana, kalau kami buat silap, salah. Sebab kita manusia tidak sunyi daripada salah dan dosa. Maka sudah menjadi kewajipan. Baik, bila buat dosa, buat salah, apa yang wajibnya? Wajib bagi kita untuk segera bertaubat. Segera. Perkataan segera itu penting. Jangan tangguh. Tak apalah, muda lagi. Tak, muda pun satu hal juga. Muda ni benda subjektif. Ada orang 60 muda lagi. Aku pun pening. 60 muda lagi. Lepas tu kalau 60 homo pencen muda lagi, bila mu nak tua? Tak, ada orang 40, dia kata 40, muda lagi 40. Dalam Quran umur dia panggil apa? Benchmark yang nak mengatakan kita ni dah lanjut usianya disebut umur arba'ina sanah. Arba'ina sanah, 40 tahun. Siapa 40 ke atas tu tua dah, termasuk aku. Bukan nak kata kat koma. Tak, dulu 3 tahun lepas, tak bolehlah saya kata koma ni tua. Hari ni aku pun dah 43 dengan aku sekali lah. Tak, Quran sebut dalam surah Al-Ahqaf, arba'ina sanah, 40 tahun. Maka 40 tahun tu tua dah tu. Tambah kalau 63 ke atas. Kerana apa dia ambil 63? Kerana umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana melibatkan umur usia ni, tak tahu bila nak habisnya, ajal ni bila-bila masa sahaja, maka segera bertaubat. Segera tu penting kerana apa? Kita tak tahu bila ajal ni sampai. Jangan tangguhkan. Dalam Quran sebut dalam surah Ali Imran, surah yang imam kita baca pada solat subuh tadi, antaranya ayat ni, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah, sari'u, cepat-cepatlah menuju kepada maghfirah, cepat-cepatlah bertaubat, cari keampunan Allah, wa jannatin, dan cepat-cepatlah cari syurga Allah Subhanahu wa taala, yang syurga itu seluas langit dan bumi. Maka kata dia, segera bertaubat dan kembali ke jalan Allah Ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyariatkan salat ini ketika saat bertaubat. Lalu dia pun ceritalah tentang salat sunat taubat. Cumanya jangan salah fahamlah, bertaubat, beristighfar bukan syarat mesti salat. Tak. Adakah bertaubat tu mesti dengan solat taubat? Tak. Solat taubat bukan wajib, sunat. Tak. Taubatlah. Syarat bertaubat berhenti dan menyesal dan azam tak mau ulang. Itu asas pada taubat. Berhenti, tinggalkan, dan kena menyesal. Jangan duk bangga pula. Kadang dia berhenti, tapi dia tak menyesal pun. Aku berhentilah saja. Aku tak nak. Aku dah berhenti dah, malas aku. Dan dia cerita balik kesalahan dia. Mau bangga pula. Tak boleh. Dia kena berhenti, meninggalkan dan menyesal. Menyesal dengan perbuatan dosanya dan azam. Ada azam, tak mau ulang. Dan kalau melibatkan dosa sama manusia, tambah lagi syarat yang keempat, iaitu dia kena melunaskan segala kesalahannya dengan manusia. Kalau dia mengumpat fitnah, kalau dia fitnah kawan tu, dia tak boleh bertaubat astagfirullah semata. Tak boleh bertaubat salat sunat taubat. Maka kerana dosa itu melibatkan orang, fitnah dia, tuduh dia, mau kena minta maaf dengan dia dan bersihkan nama dia. Kalau dosa itu melibatkan makan harta orang, harta anak yatim ke, harta rakyat ke, kena minta maaf dengan anak yatim tu, dengan harta, dengan rakyat tu. Kena bayar balik dan sebagainya. Itu syarat keempat sekiranya dosa melibatkan dengan manusia. Kalau dengan Allah, 3 je. Berhenti, udah itu, dan menyesal sungguh-sungguh, dan azam tak mau ulang lagi. Itu rukun dia. Adapun hak sunatnya, susulilah istighfar itu, taubat itu dengan solat sunat 2 rakaat. Tak, benarnya tiap-tiap malam boleh solat sunat taubat. Masukkan dalam package qiyamul lail kita. Masukkan dalam package qiyamul lail kita. Mungkin tuan-tuan bangun qiyamul lail, ada solat tahajud, ada solat taubat, ada solat hajat, solat wudu. Bangun malam-malam pukul 4, pukul 5 tu bersihkan diri, ambil wudu, maka solat sunat wudu.
Kemudian ada solat sunat hajat, solat tahajud, dan tutuplah dengan solat witir. Tapi jangan lupa masukkan sekali kalau sempat solat sunat taubat. Tiap-tiap malam pun tak apa, sebab hari-hari kita buat dosa. Jangan duk rasa hebat sangat. Hari-hari berdosa, tambah zaman, hujung-hujung zaman ni. Keluar rumah pun dah berdosa dah. Pegang telefon pun kadang dah berdosa dah. Macam-macam duk ada dalam telefon tu. Tak? Maka jadikanlah rutin kita bersolat taubat 2 rakaat sunat. Baik, dalil. Lalu penulis menyertakan dalil kerana nak kata satu benda tu sunat mesti ada dalil. Terutama melibatkan ibadah khusus. Dia tak boleh nak reka-reka ibadah. Tak, Nabi tak ajar, Allah tak suruh, Nabi tak ajar, Allah tak ajar, maka tak boleh mereka-reka. Macam insya-Allah, apa? Saya bagi contoh ni, tak lama lagi kita nak cuti umum hari Rabu ni. Hari Rabu ni cuti umum kan. Cuti apa? Hari Kemerdekaan, Hari Kebangsaan, 31 Ogos. Dia pun kita solat sunat. Solat sunat apa? Solat sunat Hari Merdeka. Mandai-mandai pula. Boleh ke? Apa salahnya ustaz? Apa salahnya? Semayang kan benda baik. 2 rakaat sahaja aku solat merdeka. Kalau nak lagi elok kita buat berjemaah di masjid. Lagilah. Kalau orang masjid pun setuju dengan orang masjid jahil. Tak ada. Benda hak Nabi tak ajar, solat sunat merdeka, solat sunat hari kebangsaan ke apa ke, solat sunat Maulidur Rasul ke, solat sunat hari Isra' Mi'raj ke, tak ada diajar, maka tak boleh mereka-reka. Kalau mereka buat juga dipanggil bid'ah. Tapi solat sunat taubat, adakah rekaan? Tidak ada dalilnya. Bila ada dalil, boleh buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis Nabi hadis riwayat Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang lelaki pun, makna kata sesiapa pun, siapa-siapa hak berdosa, apabila yudhnibu dhanban, dia melakukan satu dosa, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tak sengaja ke, sengaja ke, tapi dia rasa dirinya berdosa. Yudhnibu dhanban, thumma yaqum, lalu pun dia berdiri. Fayatatahharu, dia ambil wuduk. Ketika duk buat dosa tu, apa dosa je lah, kecil ke, besar lagi lah. Tak, dia ambil wuduk, membersihkan diri, dan thumma yusalli, dan dia bersalat. Dia sembahyang sunat. Thumma yastaghfirullah, lalu dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, kecuali Allah mengampunkannya. Allah nak ampun dosa. Tak, kadang kita lalai, leka, kita rasa benda tu normal, benda tu rutin, benda tu lumrah. Orang lain buat, kita pun buat juga. Kita rasa tak boleh ni, berdosa ni. Maka kita rasa berdosa, kita solat sunat 2 rakaat, solat sunat taubat. Maka Nabi kata, insya-Allah kalau penuh dengan keikhlasan, minta ampun, kena caranya, betul dia punya niatnya, ikhlas kerana Allah, ghafarallahu lah, Allah Maha Pengampun, Allah ampun dosanya. Muka surat 66. Pelaksanaan solat ini boleh dilakukan pada bila-bila masa yang bukan waktu diharamkan solat. Bila-bila masa. Termasuk pada tapi dengan syarat, dia letak syarat, pada bukan waktu diharamkan solat, waktu tahrim. Namun begitu seelok-eloknya, lalu dia cadangkan hak terbaik dilakukan pada waktu tengah malam, iaitu pada waktu sahur, kerana rahmat Allah amat dekat dengan hambanya pada masa tersebut. Ni konsepnya, kalau kita rasa berdosa secara umum, Allah, hari ni mesti aku ada buat dosa. Tak, maka dia cadangkan, saya dah sebut tadi lah, pada waktu tengah malam, 2/3 malam, ketika mana rahmat Allah turun melimpah-limpah kepada hambanya. Setiap malam dalam 24 jam tu, apakah saat yang paling mustajab? Iaitu 2/3 malam, lebih kurang pukul 3 pagi ke atas, sebelum subuh. Jarak tempohnya ialah, kita buat matematik mudah-mudah lah,
3 pagi ke atas sebelum masuknya waktu subuh. 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi, sehinggalah 6-4 minit. Hari ni subuh 6-4 minit. Itulah tempohnya. Dalam Quran sebut surah Ali Imran juga, wal mustaghfirina bil ashar. Lagi sekali Allah ulang dengan ayat yang diubah sikit perkataannya, wabil asharihum yastaghfirun. Ayat berbeza, surah berbeza, tapi mesejnya sama. Minta ampunlah, istighfarlah pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Lagi satu ayat, wabil asharihum yastaghfirun. Mereka minta ampun pada waktu sahur. Pada waktu sahur ialah 2/3 malam. Waktu kita duduk sahur itulah kalau bulan Ramadan. Sebab tu rugi kalau bulan Ramadan, waktu sahur ni kita ingat makan je, makan saja. Sahur je makan, sahur je makan, makan je sahur. Solatnya apa tak ada. Jadi termasuklah dalam pakej waktu sahur, waktu qiyamul lail ialah solat taubat secara umumnya. Cara melaksanakan solat taubat. Bukan susah pun tak. Rasanya tuan-tuan semua dah tahu dah. Cuma kita ulang balik untuk kita kata apa? Nak perangat lah. Orang Kelantan kata nak perangat ilmu-ilmu yang kita dah sedia tahu. Kaifiat pelaksanaan solat taubat adalah sama dengan tata cara solat biasa. Sama je, tak ada beza apa. Solat taubat ni, tak, iaitu setelah berwuduk dengan sempurna, lalu berdiri di tempat yang suci, menghadap kiblat dengan berniat dalam takbiratul ihram. Semua tu sama. Wuduk sempurna, sama yang lain pun. Berdiri tempat suci, bersihkan diri, menghadap kiblat sebagaimana solat lain. Rukun sama rukun lain, apa kita kata. Syarat sah pun syarat sah sama dengan syarat sah lain. 2 rakaat dan tidak ada apa-apa penambahan. Ada solat sunat, beza sikit. Contoh solat sunat kusuf. Tak, solat sunat kusuf ataupun khusuf. Pernah buat solat sunat kusuf? Tak pernah solat sunat kusuf. Tak, rugi lah. Apa makna solat sunat kusuf? Mungkin kamu tak faham tak. Solat sunat kusuf ni solat sunat gerhana. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Cara dia beza sikit. Sebahagian riwayat menyebut kaifiatnya rokok 2 kali. 2 kali rokok. Tu beza lah sikit. Solat sunat tak? Solat sunat apa lagi? Beza sikit. Beza sikit apa dia? Solat sunat tasbih. Bacaannya tambah-tambah, dalam rukun tu ada tasbihnya. Tapi ni solat sunat taubat tak ada beza apa. 2 rakaat macam tu jugalah. Bacaan pun baca apa yang sepatutnya. Dan niat dalam takbiratul ihram, diniatkan sahaja aku mengerjakan solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat mudah. Usalli sunnat taubah raka'ataini lillahi ta'ala dah. Niat paling mudah. Kadang orang dia tak buat kerana masalah niat. Pengalaman saya, ada orang dia tak semayang jamak. Pasal apa tak semayang jamak? Susah nak niat lah. Jadi kau masalah niat. Kalau musafir lah, yalah, mayang macam biasa lah Ustaz. Nak jamak-jamak ni. Tambah kalau seorang-seorang, kalau dia makmum tak ada masalah, ikut je imam. Ni apa imam pun tak ada apa buat musafir. Sudahnya udah tak jamak. Nak jamak takdim tak reti, nak niat jamak takdim. Nak jamak takhir pun tak reti, nak qasar 2 rakaat pun tak reti. Punya jahilnya. Padahal niat paling mudah dalam hati, benda dalam hati bukan di mulut. Bukan wajib lafaz pun. Angkat takbir mu niatlah qasar lillahi ta'ala, udah. Zuhur ke, asar ke. Jamak takdim mendahulukan waktunya, jamak takhir melewatkan waktunya. Tapi dah tak mengaji jadi payah benda tu. Jadi payah. Sebab tu kalau kita berhenti dekat RNR ke apa ke, kebanyakan tak berjemaah. Rasanya masalah ni lah. Takut kan nak berjemaah. Kan ni tamam ke, qasar ke, jamak ke, udahnya sembahyang seorang-seorang, rugi. Tak dapat pahala berjemaah. Sebab apa? Sebab menganggap soal niat tu susah. Sedangkan niat tu lah yang paling mudah. Barang dalam hati je pun dah. Angkat takbir, solat sunat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, pada rakaat pertama sesudah berdoa iftitah dan Al-Fatihah, bacalah mana-mana ayat atau surah dalam Al-Quran. Baca je apa-apa ayat dalam Al-Quran. Antara yang disarankan, Ida cadangkan surah Ali Imran ayat 135. Ayat mana tu? Kita akan jumpa muka surat 68 sekarang. Tak apa, itu ada dalam muka surat 68 ya.
Itu ayat Ali Imran ayat 135 atau surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Manakala pada rakaat kedua sesudah membaca surah Al-Fatihah, bacalah mana-mana ayat atau surah dalam Quran. Antara yang disarankan ialah surah An-Nisa ayat 110 pun sama, ada juga muka surat 68 tu kita akan hurai sikit lepas ni, muka surat 68, dan surah Al-Ikhlas. Kalau tak nak baca hak panjang mungkin tak hafal, tak hafal lah Ustaz Ali Imran ni. Tak hafal lah Ustaz An-Nisa, ambil Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, takkan tak hafal Qul ya dengan Qul huwallah. Dan Qul ya dengan Qul huwallah ni ada juga disunatkan dalam solat sunat lain yang ada dalilnya, iaitu solat sunat tadi, fajar tadi. Tak, solat sunat raka'atal fajri. Konsep dia, Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Mubacalah mana-mana ayat daripada Quran yang mudah bagi kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Tu secara umum, bacalah apa pun. Solat sunat ni. Tak lepas pada Fatihah tu, bacalah apa yang ada di dada kita. Kerana berdalilkan ayat Quran tadi, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah hak mana-mana mudah. Tapi nak lebih fadilah, nak lebih pahala, ambil apa yang Nabi baca. Ambil apa yang Nabi baca, pahalanya lebih lah sikit, bonus lah kat situ. Contoh tadi solat sunat fajar selepas azan, sebelum iqamat kan. Selepas azan, sebelum iqamat, Nabi kata rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka nak baca apa lepas Fatihah? Maka bacalah Qul ya. Ada riwayat hadis menyebut, dan rakaat keduanya Qul huwallah. Sama juga ada hadis ba'diyah maghrib, lepas pada maghrib. Lepas maghrib sunat ba'diyah yang muakkad, sebelum tak muakkad. Sebelum maghrib tidak muakkad. Ni pun ada orang tanya juga, sebab dia pening setengah masjid solat, setengah masjid tak solat. Wallahu alam, saya tak pasti sini solat tak? Solat. Nah, setengah masjid dia pun tanya kita, Ustaz, ni sebelum qabliyah maghrib ni apa setengah masjid terus iqamah? Setengah masjid buat elok je buat. Jadi jawapan dia, solat qabliyah maghrib ya sunat, boleh je buat, tapi tidak muakkad. Tidak dituntut sebagaimana tuntutan solat sunat yang lain. Jadi kalau nak buat, dan disebut oleh ulama khafif. Apa makna khafif? Ringan. Apa makna ringan? Ringkas. Oh, dia tak boleh panjang, dia tak boleh lama. Kerana maghrib kan waktu terhad. Maghrib pendek je. Maghrib paling pendek. Tak? Maka kerana maghrib tu waktu tempohnya terhad, maka qabliyah dia khafif. Kalau pun tak ada surah Al-Fatihah je pun, kalau nak baca pun Qul huwallahu inna a'tayna. Hak pendek-pendek. Dia tidak disunatkan memanjangkan qabliyah maghrib. Tapi ya boleh buat tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi walaupun tidak muakkadah. Yang muakkadah yang memang dituntut ba'diyah maghrib. Nak baca apa? Nak lebih besar pahala, baca sebagaimana ada nas, ada dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat maghrib, solat 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan dibacanya rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Itu sedikit perkongsian dengan solat sunat. Apa benda nak dibaca, termasuk solat sunat taubah ni. Muka surat 67. Semasa sujud terakhir, ni sujud terakhir rakaat kedua, ada kaifiat, tambah sikit, ucapkanlah doa Nabi Yunus alaihi salam sebanyak 40 kali. Ini pilihan. Banyak pula Ustaz 40 kali. Terpulanglah. Tak nak baca 40 kali, baca 3 kali. Langsung tak baca pun tak apa, sebab dia bukan rukun pun. Baca subhana rabbiyal a'la macam biasa. Cuma kalau kata nak dari segi konsep pelaksanaan solat sunat taubah ni, maka boleh diajar kepada kita baca pada rakaat, pada sujud terakhir, sujud akhir, sujud last. Dan hadis Nabi pun ada kan, perbanyakkanlah doa ketika sujud. Sesungguhnya kedudukan hamba dengan Tuhan paling dekat ketika sujud. Kita ni dengan Allah memang dekatlah, sentiasa dekat. Allah dekat dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah,
idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Mu bertanya kamu wahai Muhammad, orang tanya mu bagaimana tentang Allah, mu jawablah fa inni qarib, aku ni dekat. Allah dekat, lebih dekat daripada urat leher. Dalam surah lain pula, urat leher kita ni dekat dah. Tak, boleh pegang pun, nampak. Kalau tengok cermin nampak. Allah lebih dekat daripada tu. Ilmu Allah, keberadaan Allah, pengawasan Allah memang dekat. Tapi hadis lain kata, hak paling dekat ketika kamu bersujud, maka fa'akthirud du'a, perbanyakkanlah doa ketika dalam sujud. Contoh doa inilah dalam solat taubat, sujud terakhir bacalah doa Nabi Yunus ataupun zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua tahulah. Nah, ini doa yang masyhur, zikir masyhur, semua hafal. La ilaha illa anta, tak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, aku orang zalim, aku orang jahat ya Allah. Ngadu ke Allah, mengaku zalim kita, jahat kita, banyak dosa kita, banyak salah kita dalam sujud terakhir itu. Ini dibaca oleh Nabi Yunus dalam perut ikan. Pada kegelapan malam, 3 kali gelap, malam yang gelap, perut ikan yang gelap, dan dasar laut yang gelap. Subhanallah. Nak gantung pada siapa lagi? Perut ikan gelap, di dasar laut gelap, malam yang gelap. Maka inilah bacaan Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca dalam sujud. Ada orang kongsi video seorang ustaz. Ustaz ni terkenal lah, ustaz selebriti. Nama tak nak sebut kan saya sebut kamu kenal semua. Tak, dia kata bacalah dalam sujud qul huwallahu ahad. Yang ni tak betul, kerana ada hadis Nabi melarang membaca Quran dalam sujud. Tak. Tapi kalau orang tak mengaji, dia tengok video tu, dia ikut je lah. Sebab tu pentingnya ilmu. Tak, ada hadis melarang jangan baca Quran dalam sujud. Tak, apatah lagi qul huwallahu ahad yang tidak ada maksud apa-apa doa pun. Kalau baca Rabbana atina fid dunya boleh sebab dia doa walaupun ayat Quran, tapi kita tak niat ayat Quran. Rabbana atina ayat Quran surah Al-Baqarah. Rabbana la tuzigh qulubana Al-Quran surah Ali Imran. Tapi ketika baca sujud boleh tak? Boleh, tapi bukan niat Quran, niat doa. Qul huwallahu ahad bukan doa. Jadi tak bolehlah mereka reka ibadat macam tu. Yang ni dikira sebagai zikir, wirid. Walaupun ini ayat Quran, ini ayat Quran ni saya lupa surah apa ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ayat Quran juga. Cuma saya tak ingat surah apa. Dan kita pun bukan ayat Quran ini sebagai zikir, wirid, pengakuan seorang hamba. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah, aku berdosa. Maka maknanya apa? Ampunkanlah. Sama juga dengan doa Rabbana zalamna, ya Allah, aku berdosa, aku zalim, aku jahat, maka ampunkanlah. Boleh baca? Boleh. Kalau Allah tak boleh baca dalam sujud. Jadi Quran dia bukan tempat ketika sujud. Quran hanya ketika qiyam sahaja. Rokok tak boleh. Rokok bukan tempat baca Quran. Tahiyat akhir tak boleh. Tahiyat bukan tempat baca Quran. Quran tempatnya ialah hanya ketika qiyam. Fatihah, lepas Fatihah, ketika berdiri saja. Itu diajar kepada kita. Sebab tu Nabi larang sujud jangan baca Quran. Baca doa boleh, baca zikir boleh. Subhana rabbiyal a'la. Ni la ilaha illa anta, kita niatkan zikir, doa banyak-banyak. Apa doa pun, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, boleh. Tapi solat sunat lah. Solat fardu kalau dia jadi imam, pening pula makmum. Kalau dia nak lama benar imam ni lena ke apa, rupanya imam baca habis segala doa dalam sujud. Tidak digalakkan kerana menimbulkan fitnah kepada makmum. Jadi makmum kata imam ni bila nak bangkitnya. Jadi solat sunat seorang-seorang boleh, perbanyakkanlah doa dalam sujud. Sebahagian ulama menyarankan agar dibacakan ayat-ayat khusus pada rakaat pertama dan kedua salat taubah, iaitu ayat tadilah surah Ali Imran 135 dan ayat 110 surah An-Nisa, kerana berpegang dengan kata-kata Abdullah ibnu Mas'ud fil Quran. Mana datang pula
yang kata tadi baca Ali Imran lah, baca An-Nisa lah, kerana ambil daripada apa? Asar sahabat. Perkataan sahabat boleh dijadikan dalil. Kataan sahabat boleh dijadikan dalil. Boleh. Asar Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Fil Quran ayatan ma qara'a bihi ma'abdun muslimun 'inda dhanbihi illa ghafarallah. Abdullah ibn Mas'ud ni 3 Abdullah yang dekat dengan Nabi. Kan? Kalau kita baca sirah kitab-kitab sirah kan, sejarah Nabi hidup Nabi ni, keliling Nabi ni ada 3 Abdullah yang dekat dengan Nabi. Pertama Abdullah ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Dan yang ketiga Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni banyak cerita dia, antaranya fizikal dia, terkenal dengan fizikal dia yang kecil. Badan dia kecil, sampai ada sahabat tertawakan dia. Betihmu kecil sangat macam budak-budak. Lalu Nabi tegur jangan. Ni yang kata kalau bahasa moden hari ni, apa dia panggil body shaming. Body shaming ni haram. Berdasarkan cerita riwayat Ibnu Mas'ud tadi lah. Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, rapat dengan Nabi, fizikal dia Allah bagi kurang sikit. Mana fizikal kecil. Kaki kecil, badan kecil macam budak-budak. Maka ada sahabat-sahabat tertawakan dia. Rupanya body shaming ni bukan zaman kita hari ni. Zaman Nabi lagi. Nabi tegur larang. Jangan, tak boleh body shaming. Apa makna body shaming? Menghina fizikal. Tak boleh. Dia gemuk ke, dia kuruh ke, dia gelap ke, dia cerah ke, jangan dihina dia. Apatah lagi kalau melibatkan umpat pun, kalau dia tak suka benda tu, jadi mengumpat dosa lain pula. Allahu Akbar. Zaman hari ni ramai terkesan dengan body shaming. Budak-budak sekolah sekarang ni dia tak tahu nama cikgu tu. Sudahnya dia kata apa? Cikgu mana? Saya ngajar cikgu sekolah. Saya cikgu sekolah rendah. Budak-budak darjah 1, darjah 2. Mungkin cikgu baru masuk tak kenal. Udahnya cikgu gemuk dia panggilnya. Kamu ni biar betul jangan panggil cikgu gemuk. Nama tak tahu. Darjah 1, darjah 2, cikgu baru masuk. Cikgu baru lapor diri kan. Kalau cikgu baru lapor diri mungkin dia tak kenal nama. Dia panggilnya, cikgu gemuk. Tak boleh. Budak-budak tak apalah. Tapi kalau dewasa ni tak boleh meletakkan sesuatu yang dikatakan body shaming sebagaimana berlaku kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Baik, apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Dalam Quran ada 2 ayat. Kalau mu bacalah ketika berdosa, maka Allah ampun. Tak, ketika buat dosa tu. Tak, macam-macam lah dosa ni tak. Dosa mata orang lelaki lah. Orang lelaki dosa mata, kadang-kadang buka telefon, kita bukan nak tengok pun. Tapi itulah dia mau duk share. Tak, aku pening lagi, grup masjid pun share benda tu. Lagi pening. Kalau grup sekolah menengah dulu, tak apalah, kita faham lah. Orang gila-gila tu. Ni grup masjid, grup surau share juga aurat perempuan. Dengan imam-imam lah nengoknya, berdosa istighfar. Tak. Baik, apa ayatnya? Sebagai penutupnya, kita tengoklah ayat 2 ayat tu. Ayat pertama. Ayat muka surat 68 tu. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surah Ali Imran ayat 135. Dan orang-orang, kata Allah. Ayat ni datang selepas Allah cerita tentang orang bertakwa. Selepas Allah cerita tentang calon ahli syurga. Selepas Allah cerita tentang calon ahli syurga, orang bertakwa, datanglah ayat ni. Maknanya, kita tengok makna dia. Walladzina idza fa'alu, orang-orang yang melakukan dosa, fahishah, keji, benda keji. Allah kata, ada orang melakukan benda-benda yang keji. Ataupun dia melakukan perkara zalim pada diri dia. Sebagian tafsiran sebut, ada orang buat dosa kecil, ada orang buat dosa besar. Zakarallah, lalu dia pun teringat pada Allah. Segera. Tu kataan segera tadi. Dia tak tangguh-tangguh. Dia sedar ini dosa kecil. Dia sedar ini dosa besar. Segera dia minta ampun pada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu Allah mengampunkan dia.
Jadi ada kena mengena dengan konsep taubat tadi. Maka ulama kata baca ayat ni pada rakaat pertama solat sunat taubat. Dan ayat ini sebahagian ulama kata juga menggambarkan apabila Allah cerita tentang syurga, ahli syurga, calon ahli syurga, lalu Allah cerita orang berdosa, maknanya dalam syurga pun ada orang berdosa. Ada tak dalam syurga orang berdosa? Ada, tapi orang berdosa yang bagaimana? Yang bertaubat. Dalam neraka ada tak ahli ibadah? Dalam neraka ada tak ahli ibadah? Ada ahli ibadah yang bagaimana? Yang riak, ujub. Sebab tu kita jangan unjuk, jangan riak. Jangan sedap sangat. Oh, aku ni masjid hari-hari masjid. Aku ni jemaah, solat jemaah tak tinggal. Aku ni mari kuliah tak tinggal. Oh, dia pun ujub. Dia tengok hak tak lari tu. Dia tu tak pernah pijak masjid. Neraka, na'udzubillah. Jangan pandang hina pada ahli maksiat. Kerana boleh jadi dengan maksiatnya dia bertaubat sungguh-sungguh, dia ahli syurga. Jangan kita rasa hebat dengan ibadah. Jangan tertipu dengan permainan iblis. Iblis, setan ni nak letak dalam hati kita, mu baik dah, mu bagus, mu berjemaah, baca Quran tak tinggal, tahajud tak tinggal, qiyamul tak tinggal, mu baik, syurga confirm. Lalu ujub, na'udzubillah. Ramai ahli neraka daripada ahli ibadah yang riak dan ujub. Dan ramai juga ahli syurga daripada ahli maksiat yang bertaubat dan menyesal istighfar pada Allah. Lepas tu Allah bila cerita tentang syurga, ahli syurga, maka Allah sambung walladzina idza fa'alu fahishah. Hak jenis buat dosa, hak jenis kaki maksiat, zakarullah, lalu dia segera minta ampun pada Allah, fastaghfaru, Allah ampun dia. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Walam yusirru, syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak kekal, dia tidak meneruskan perbuatan keji itu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan dia mengetahui. Ada orang tahu dah dosa tapi nak juga. Tahu dah. Saya nak ambil contoh moden sikit ni, contoh yang zaman sekarang ni, zaman dulu tak ada. Forex tu, hak melabur forex tu. Kita dah kabur dah fatwa setiap negeri, fatwa kebangsaan. Forex ni haram, nak juga. Sebab apa? Kawan dia melabur jadi jutawan. Tak boleh nak kata apa. Haram. Forex haram. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, bekas pensyarah UIA, bekas pensyarah. Dia ni senior saya masa kat UM dulu. Pakar muamalat, saya kata boleh kira pakar muamalat dalam Malaysia ni, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Bekas pensyarah dan juga bekas ahli penasihat syariah RSB Islamic. Bidang dia lah ni. Dia kata tak ada satu pun fatwa yang mengatakan forex tu harus. Tapi orang kita duk main tu kadang-kadang duk mengadap datang ni, telefon lah, mengadap laptop lah, duk main urusan jual beli. Trade ni mana berdagang. Oh, untung. Modal kecil untungnya ribu-ribu, ratus-ratus ribu. Oh, dah tenggelam dah. Dah hanyut dengan benda tu. Dah jadi jutawan. Nak juga. Walam yusirru. Quran kata walam yusirru, dia kena bertaubat. Dan dia tak boleh kekal atas dosa, melibatkan riba lah, gharar lah, ghabnu lah. Dari segi muamalah banyak cerita. Tak luluh. Tidak syariah, dia tidak dalam istilah ilmu muamalah, tidak syariah compliance. Apabila tidak syariah compliance, mana benda tu haram. Kecuali tak tahu. Tapi ramai dah ustaz dah sebut, kita pun bagi tahu dah tahu, kena berhentilah. Tapi tak berhenti juga, tanggunglah esok, jawablah depan Allah nanti. Jadi ayat ini menggambarkan kena bertaubat dan segera bertaubat. Baik, sebagai penutupnya, yang terakhir ayat kedua, rakaat kedua, baca apa? Baca surah An-Nisa ayat 110. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima. Ayat kedua ni pendek. Dan memang pun antara hukum sunnah dalam solat ni ialah bacaan kita rakaat pertama dengan rakaat kedua tu, rakaat pertama ambil panjang, rakaat kedua ambil pendek. Itu solat apa pun, solat fardu ke solat sunat ke. Jadi kalau antara benda yang tidak kena dengan sunnah Nabi-Nya ialah contoh rakaat pertama dibacanya
qul huwallah. Rakaat kedua duha. Boleh tak? Dari segi hukum sah je, tak ada masalah. Solat tu sah je. Cuma dia panggil khilaful aula, tak kena cara tu. Rakaat pertama pendek, qul huwallah. Rakaat kedua ambil wadduha. Wadduha lagi panjang pada qul huwallah. Satu tak kena kat situ, yang kedua tak kena dari segi apa? Songsang. Songsang faham songsang? Susunan Quran tu. Sebab tu kena tahu imam ni dia kena tahu susunan Quran. Ada orang rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Rakaat kedua alam nashrah. Songsang tu. Rakaat pertama ara'aital ladzi. Rakaat kedua alam nashrah. Susunan dalam Quran, alam nashrah dulu. Kemudian bawa benda tu kena ambil berat lah. Nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susunan dia wahyu tu Jibril baca ketika sampai kepada Nabi, susunan dia kena ikut susunan. Walaupun kita kata tak apalah ustaz, tak batal. Memang tak batal, tapi bukan cerita sah batal, cerita tentang fadilah, hak terbaik. Tambah kalau kamu imam, sudah tentulah makmum mengharapkan imam tu terbaik. Ikut susunan dia. Surah mana dulu? Wadduha dengan alam nashrah, wadduha dulu. Alam nashrah dengan ara'aital ladzi, alam nashrah dulu. Ara'aital ladzi dengan qul huwallah, ara'aital ladzi dulu. Tahu susunan dia. Baik, jadi sebab itulah rakaat kedua ni baca hak pendek sikit. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahim. Sesiapa yang buat satu benda jahat, benda buruk, su'an makna kejahatan, keburukan. Sebagaimana doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il. Jangan tutup kami dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Perkataan su' tu, su'ul khatimah, yang ni pun sama, su'an. Sesiapa melakukan benda buruk, benda jahat. Sebab tu segala apa kita kata orang yang mati, na'udzubillah lah, mati dalam keadaan su'ul khatimah ketika dia melakukan benda su'. Tengah duk minum arak, na'udzubillah, tak, tumbang, mabuk, habis kat situ, na'udzubillah. Tak, tengah duk tikam nombor ekor, tengah duk berzina, tengah macam-macam dah jadi dosa dia, su'. Itu apa makna su'? Kejahatan, keburukan. Maka kita su'ul khatimah. Maka kita minta husnul khatimah. Aw yadhlim nafsahu, ataupun dia menganiaya diri sendiri dengan melakukan maksiat, thumma yastaghfirillah, lalu dia minta ampun pada Allah dengan solat sunat taubat tadi, dengan istighfarnya astaghfirullah, lalu dia minta ampun pada Allah, yajidillah, maka nescaya dia akan mendapati Allah itu ghafuran rahim. Ghafur, pengampun, Allah ampunkan dia, Allah maafkan dia, dan bahkan Allah sayang. Keampunan Allah disusuli dengan sayang. Rahimah tu kasih, sayanglah, rahmat. Ada kalau kita manusia boleh jadi kita maaf tapi kita tak sayang pun. Bos maafkan staff biasa tapi tak sayang. Okey, aku maafkan kamu, udahlah tu, aku ampunkan, maafkan kamu, berhenti kerja, balik. Contoh. Tu maaf tapi tak sayang. Allah Ta'ala tak, Allah maaf, ampun, udahlah maaf, ampun, rahimah, sayang pula, tak mana bertobat. Dalam surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta, kasih kepada orang banyak taubat dan orang yang banyak membersihkan diri dia daripada dosa-dosa. Allahu Akbar. Wallahu alam. Cukup dah tuan-tuan. Habis dah tu tajuk ni. Muka surat 69 tu tajuk lain pula, tersambung pada bulan hadapan insya-Allah. Walaupun ringkas, tapi insya-Allah apa kita baca tentang istighfar, tentang solat sunat taubat, tentang keampunan Allah. Jadi kita jadikanlah ini ilmu kita dan kita beramal dengannya insya-Allah. Perbanyakkan solat sunat taubat, Allah terima taubat kita dan selamat kita dunia, selamat kita akhirat. Jangan tangguh-tangguhkan taubat. Kita tak tahu bila kita mati. Wallahu alam. Cukup setakat tu, kita jumpa lagi pada malam esok. Kita baca pula kitab akidah insya-Allah. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.